forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan ceramah Dr. Zul yang respon ucapan Muhyiddin, iaitu Muhyiddin fatwakan haram hukumnya undi Suhaizan. Itu perkataan harapan lah. Okey, saya baca detail sikit. Jangan bagi undi satu pun pada pihak Suhaizan Kayat bekas speaker. Jangan bagi satu undi pun. Saya bagi hukum haram. Ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini. Tanya ikut fatwa mana. Okey, mari kita dengar respon daripada Dr. Zul di akhirnanti komen macam biasa. Adalah komitmen tuan-tuan untuk memberitahu kepada seluruh warga Malaysia bahawa negara ini tidak boleh ditunggang oleh sesiapa pun. Negara ini tidak akan berkompromi untuk menstabilkan kerajaan madani, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, paling mutakhir kita dengar satu fatwa baru daripada seorang mufti besar bahawa mengundi calon kita P161 adalah haram, salah, tak boleh di sisi agama dan syariah. Tuan-tuan, ini cara mereka berkempen, bukan dengan mengangkat agenda pembangunan untuk membangunkan Johor maju ataupun seluruhnya persekutuan ini. Mereka menggunakan ini, dan kita ingin beritahu kepada pimpinan kawan-kawan lawan kita supaya jangan menggunakan agama, jangan menggunakan perkauman untuk menang. Kita lawan atas dasar persaingan, dasar polisi dan program untuk kita bangunkan negara bertuah ini, khasnya di Johor maju ini. Boleh tuan-tuan? Sudah cukup kita dengar ya, apapun cara mereka berkempen. Tetapi tuan-tuan, jangan tuan-tuan tidak tahu bahawa ada di kalangan warga Melayu Islam yang takut kerana politik yang dikatakan adu domba ini. Berdasarkan kaum dan agama, mereka menggunakan ini tuan-tuan. Lalu baru-baru ini tuan-tuan tahu, bicara atas berbagai kali atau banyak kali disebutkan oleh Presiden Parti Islam Malaysia PAS, parti lama saya, yang menyebutkan bahawa kerajaan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan melepasi 30 Ogos tuan-tuan. Lalu ada di kalangan mereka yang yakin, di kalangan kerana taksub, kerana pegangan agama yang ekstrim seperti ini, wirid yang mereka berikan, kata-kata yang mereka janjikan kepada warga negara ataupun khasnya kepada ahli mereka sendiri. Lalu tuan-tuan, kita perhatikan ada di kalangan mereka telah membuat satu janji talak 3 seandainya kalau Yang Berhormat Perdana Menteri akan terus-terusan menjadi Perdana Menteri melepasi 31 Ogos ini tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, kes ini adalah kes yang besar. Bagaimana kita boleh memecahkan dan meruntuhkan rumah tangga kita, pertalian suci kita dan isteri, kerana diberikan janji, kerana janji dan taksub kepada kepercayaan kepada presiden mereka untuk kerajaan ini tumbang sebelum 31 Ogos tuan-tuan. Hari ini pasangan itu berdepan dengan satu kes yang mesti dibawa ke Mahkamah Syariah. Menteri Agama telah menyatakan bahawa hanya dengan membawa kes ini di hadapan hakim syar'i boleh perkara ini diselesaikan dengan hukuman ataupun keputusan yang akan dibuat oleh hakim syar'i. Tuan-tuan lihat bagaimana mereka menggunakan ini. Jadi saya percaya tuan-tuan, kalau tuan-tuan angkat saudara Nazri dan juga saudara Suhaizan di Parlimen Pulai, kita akan menyatakan satu yang tegas kepada mereka supaya jangan menggunakan agama dan perkauman, karena kita mahukan kestabilan di negara ini supaya kita pacu kembali kekuatan dan kemampanan ekonomi negara ini. Boleh tuan-tuan? Ini dia message yang akan kita berikan kepada lawan kita. Kita mahu bersaing atas dasar contestation of ideas.
Kita bersaing atas dasar, kita bersaing atas komitmen, atas kompetensi, kemampuan pimpinan kita lawan pimpinan mereka. Tetapi kalau kita lihat hari tuan-tuan, sebentar tadi kita dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mau berikan mesej yang jelas kepada seluruh negara bahawa negara ini akan stabil paling tidaknya 4 tahun, supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memacu pertumbuhan ekonomi seperti mana yang telah beliau lakukan dengan sebanyak tak kurang daripada 200 bilion FDI yang masuk, antara lain oleh Tesla, Infiron, Geely, Intel dan seluruhnya, yang hari ini kita lihat akan dapat membangunkan kembali atas dasar pelaburan FDI dan juga DDI, Domestic Direct Investment, industri ataupun industrialis kita yang punya dana tidak akan keluar meninggalkan negara ini, bahkan membangunkan industri di negara kita ini. Kita memerlukan kestabilan, dan undi tuan-tuan pada 9 September akan mengisyaratkan kepada lawan kita supaya jangan menggunakan cara adu domba, politik ketakutan, politik kebencian, politik mengadu domba atas dasar pertentangan agama maupun kaum. Tuan-tuan, saya bawa mesej ini satu saja, supaya benar-benar kita akan mengizinkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan akan memacu 7 penanda aras ekonomi bandani yang akan meletakkan negara kita antara 30 negara paling atas ekonomi yang mampan dan lestari. Bukan saja itu tuan-tuan, 12 tangga ke-12 antara negara, ekonomi negara yang punya daya saing yang tinggi. Itu kedua. Ketiga antara lainnya untuk memastikan bahawa kita kekal sebagai negara yang duduknya 30 teratas dari sudut pemberantasan rasuah, salah guna kuasa yang telah merosakkan negara ini. Tuan-tuan, Parlimen ke-14 kita telah menyaksikan betapa negara ini sudah terus-terusan dalam 5 tahun dirosakkan dengan politik ataupun krisis politik paling panjang. 15 Parlimen ke-15 ini, Parlimen ke-15 ini kita mau memberi mesej kepada lawan kita supaya kalau kita mau bertarung bersaing, izinkan ia dilakukan di atas dasar, di atas asas dasar polisi, keupayaan dan kemampuan kompetensi. Sebab kita mau pembangkang menyeimbang kita, sama ada di parlimen maupun di mana-mana Dewan Undangan Negeri yang diperintah oleh Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, siapapun, lalu mesej yang penting, apabila tuan-tuan mengundi Nazri Abdul Rahman, apabila tuan-tuan mengangkat saudara Suhaizan, mengisyaratkan kepada seluruh negara bahawa negara ini akan kekal stabil di bawah pemerintahan Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruhnya kabinetnya, dan kita akan memacu kembali sebagai antara ekonomi yang kembali mengaum, sebagai antara the Asian Tigers yang kita reset ekonomi kita, dan kita mau memacu seterusnya pertumbuhan ekonomi. Di samping itu mengembalikan keharmonian, kedamaian, kesepaduan antara kaum, budaya dan agama. Ini yang menjadi isyarat penting apabila tuan-tuan mengundi Nazri Abdul Rahman dan juga di sana P161 saudara Suhaizan. Isyaratnya adalah kita mau memberikan paham kepada semua bahawa negara ini perlu stabil untuk kita kembali sebagai the Asian Tiger, and we want to do this. Kita mahu lakukan ini. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah itu saja yang dapat saya sebutkan dengan ringkas-ringkasnya, dan saya yakin tuan-tuan akan melakukan tanggungjawab tuan-tuan. Awal 9 September hari Sabtu nanti tuan-tuan keluar, kita akan membuat komitmen untuk mengangkat saudara Nazri sebagai ahli Dewan Undangan Negeri N13 Simpang Jeram. Sekali lagi ucapan terima kasih. Sehat-sehat. Okey tuan-tuan, komen saya lah, nampaknya Muhyiddin pun dah pandai keluar fatwa. Macam-macam lah. Orang ini haram lah, itu haram lah. Habis pakat dia jadi lebay nampaknya. Okey, kepada penyokong-penyokong Kerajaan Perpaduan, penyokong BN, penyokong Pakatan Harapan, keluarlah undi nanti untuk pastikan Kerajaan Perpaduan menang di Simpang Jeram dan Pulai nanti. Dan terus menyokong Kerajaan Perpaduan
demi kestabilan Malaysia ni. Okey tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum.